Okay. Assalamualaikum guys. Welcome to the life of Pim with me, Pim. Aku tak tahu dia orang buat apa dengan tangan ni. Selalu kan pegang mic kan. So macam sekarang dah free. Aku tak tahu nak buat apa dia orang dengan tangan ni. Macam awkward gila. So by the way, untuk topik hari ni, yalah, kalau aku tak explain sekarang pun korang dah nampak dekat tajuk video kan. So okay, so kalau dalam cerita Naruto kita ada macam-macam jenis mata kan. Tapi of course mata yang paling famous yang semua orang tahu adalah Sharingan. And then selain pada Sharingan yang ada kat Konoha adalah Byakugan kan. Tapi itu Naruto. So kita nak cerita pasal Naruto. Dalam One Piece ada ke jenis-jenis mata yang special macam ni? Tak silap aku dah tak pernah pun explain kat kita, tunjuk kat kita yang secara terperinci lah kan, secara detail. So dia boleh jadi ada, dia boleh jadi tak ada. Tapi kalau kita tengok dalam One Piece ni tak banyak pun mata-mata yang special, kecuali satu mata, iaitu mata Mihawk kan. Ini memang banyaklah teori dia. Tapi kalau ikutkan awal-awal tu tak ada teori sangat pun, sebab orang selalu fikir macam yalah Mihawk kan, Hawk Eye, mata helang. So orang fikir macam Oda memang buat mata yang special ni khas untuk karakter ni je lah, tak ada orang lain. Tapi tiba-tiba kita nampak mata Hakuba. Ataupun dikenali sebagai Cabbage. Sorry, aku panggil Cabbage ikut cara Luffy, Cavendish kan. Kan dia ada dua personality kan. Bila dia tidur dia bertukar jadi Hakuba, Demon Hakuba. Yang menariknya awal-awal macam tak ada apa pun, kita nampak mata dia just putih je lah kan. Dia punya ekspresi semua tu jadi macam ala-ala demon. Tapi dekat chapter 773, kita cerita pasal manga lah. Aku akan fokus kat manga dulu, baru aku nak pergi ke anime sebab kita kena utamakan manga dulu. So dekat chapter tu kita nampak masa tu yang Hakuba dengan Cavendish tengah struggle kan. Masing-masing berebut nak take over body diorang tu. Masa yang diorang dengan Robin tu kan, time duduk tengah struggle tu, terus keluar dua-dua muka Cabbage sebelah, muka si Hakuba sebelah. Terkejut perut si Barto waktu tu kan tengok. Tapi itu tak cukup, yang betul-betul membuat orang macam oh shit, adalah mata yang Oda tunjuk kat situ, iaitu mata yang sama sebiji macam Mihawk. Bukan hampir sama ke apa, memang mata Mihawk. And then dikuatkan lagi benda ni bila dah keluar kat anime, iaitu colour dia pun sama, kuning-kuning orange macam tu. Sudah memang semua orang dok cerita-cerita lah pasal benda tu kan. And then tak cukup dengan persamaan mata Hakuba dengan Mihawk ni, keluar lagi satu pasti ni dekat Zoark, iaitu si Zunisha kan. Kalau kau tengok Zunisha tu, kalau ikutkan tak nampak mata dia sebab dia terkelam je tu kan. Yelah, gajah tu dah berapa tahun, tua gila, beribu tahun kan. Macam biasa awal-awal tak nampak apa-apa. Sekali dekat chapter 821 tu memang jelas kita nampak lagi sekali mata Mihawk ada dekat Zunisha. Dah kenapa? Apa cerita ni? Cukup? Tak cukup guys. Dekat chapter 908 Oda kasih kita lagi, dia belanja lagi guys. Dia bagi satu karakter ni je pun yang dah memang siluet kan, bagi hitam macam tu je pun dah buat karakter tu sendiri pun dah macam siapa tu ni, memang jadi misteri kau kan. Tiba-tiba dia nak zoom juga kat mata Mamat tu kan. Tak tahulah Mamat ke Minah ke apa benda, mata Mihawk guys. Macam mana? Dah ada 4 karakter mempunyai mata yang sama. Now what? Okay, now sebelum kita nak continue, nak jelaskan sikit lah. Sebab aku tengok sambil masa aku buat research benda ni, ramai orang yang salah faham. Ramai orang ingat yang bukan 4 orang ni je, ramai lagi yang ada mata macam ni kan, yang which is salah lah. Sebab okay, mata ni sekejap, editor insert gambar. Okay, ni jenis kategori mata macam Mihawk. Okay, dia ada 2 ring guys. Sebab bulatan yang besar kat luar, bulatan yang kedua kat dalam, and then anak mata yang kecil hitam kat dalam tu. Ni jenis mata Mihawk. Orang ramai keliru dengan mata yang jenis macam ni. Mentang-mentang ni mata lain. Okay, mentang-mentang ada lingkaran bulat juga kat luar, orang ingat ni mata Mihawk. Ni bukan mata Mihawk guys. Ini adalah mata yang Oda guna, Oda lukis yang nak tunjuk ekspresi seseorang tu lah. Ni selalunya Oda lukis mata macam ni bila dia tengah marah, dia tengah serius. Okay, sebab kat sini pun aku boleh tunjuk editor zoom kalau tak boleh zoom, pada pandai lah kau edit. Okay, komen tengok. Okay, contoh macam mata Shang lah. Takkan korang cakap mata Shang mata Mihawk pula kan. Mentang-mentang ada bulat kat luar macam tu ada titik kat dalam kan. Lepas tu mata siapa lagi? Mata Teach, si Blackbeard pun ada juga kan. Mata Zoro lagi lah, bulat terus macam tu. Mana lingkaran lain semua dah tak tahu. Tu mata Luffy masa nak lawan dengan Flamingo, bulat juga. Kat sini siapa lagi? Mata Kaido, mata Law. Semualah ada mata Mihawk. Tak ada, itu memang hanya sekadar lukisan yang orang nak tunjukkan ekspresi serius, ekspresi marah lah. Tapi dia tak kena-mengena pun dengan mata Mihawk. Mata Mihawk ni macam aku cakap tadi, dah ada 2 bulatan. So jangan salah faham, jangan keliru. So now apa sebenarnya special tentang mata ni? So macam biasa, kalau kau tengok video aku sebelum ni, aku akan buat teori yang secara ringkas lah, benda yang senang faham. Aku takkan terlalu deep dan sebagainya. So kalau ada couple of missing points ke apa, salah sikit tu minta maaf lah. Aku nak cuba explain secara ringkas benda semua orang senang nak faham. So first kali, ramai orang cuba kaitkan yang mata Mihawk ni, kita panggil sebagai, orang panggil dia Demon Eye. And then orang ramai cuba berkaitkan dia dengan sword user, pahlawan pedang. Okay, contohnya ialah Mihawk tu sendirilah kan. Sebab Oda perkenalkan kita Mihawk sebagai WSS,
dengan mata yang macam tu. And then teori ni dia lebih kuat, dia mula bila kita nampak Hakuba tu lah menggunakan mata yang sama. Sebab Cavendish tu pun adalah seorang SWOT user kan. And then kalau kita tengok Cavendish ni bukan nak cakap tak kuat, dia kuat. Cumanya masa dekat Dressrosa tu kan, masa dia dengan lawan dalam gelanggang tu, masa Cavendish dah pengsan tu, Venom tukar menjadi Hakuba, kita tengok tiba-tiba skill dia jadi lain daripada yang lain kan. Dia kalahkan semua orang dalam gelanggang tu. And dari situ orang cakap macam okay, bila dah keluar je mata ni, macam aktif je mata ni, terus jadi seorang pahlawan pedang yang hebat. Dia macam Sharingan dah pula kan. Ibarat macam dia orang unlock super power, dapat super duper ability lah bila dia orang macam activate power mata tu kan. Tapi dalam case Mihawk ni orang cakap macam yang okay, so sebabkan Mihawk dah berjaya control dia punya demon tu, so demon tu memang dah sebati dengan diri dia, sebab tu mata tu macam aktif sentiasa je. And that's why jugalah dia dengan mudahnya dia dapat kuasa ataupun dapat title WSS tu. So membuatkan dia jadi macam semula jadi hebat lah kan, sebab daripada kecil lagi dah aktif mata tu, which is untuk orang lain kononnya nak kena ada mata tu baru orang boleh jadi hebat. Tapi bukanlah juga kita nak cakap yang kalau orang yang tak ada mata tak hebat langsung. Cuma orang yang ada mata tu dia akan jadi lagi special lah, lagi hebat lah. Macam dalam Uchiha lah, Naruto. Aku malas tu nak cuba kaitkan dalam cerita Naruto, tapi dalam teori ni ramai orang buat macam tu kan. Orang cakap macam bukan semua Uchiha dapat aktif dengan dia punya Sharingan kan, tapi diorang still digelarkan sebagai elite. Cuma bila diorang dapat aktifkan Sharingan tu, and then Sharingan tu sendiri pula ada macam-macam level, macam-macam jenis, tu membuatkan seseorang tu akan jadi lagi special. So itu kelebihan diorang lah, kelebihan yang Mihawk ada dengan mata macam tu, mata yang sentiasa macam tu kan. And macam tu juga lah dengan Cabbage kan, Hakuba. So yelah, kalau tengok Cabbage biasa-biasa je, tiba-tiba bila tukar jadi Hakuba lain macam dia. Tu yang orang macam nak berkaitkan yang macam okay, once kau aktif mata ni kau memang power lah. So benda ni orang berkaitkan jugalah, melekatkan teori ni dengan Zoro juga. Sebab yelah Zoro kan train under Mihawk, Zoro pun ada demon dalam badan dia kan, Asura semua tu. So orang cakap macam ini kalau Zoro dah serius ni, dia buka mata kiri dia, memang keluar nampak lah mata demon eye dia, orang cakap kan, mata Mihawk tu. Tapi kenapa macam sebelah je Zoro tiru Kakashi ke apa? Adakah dia curi mata seseorang ataupun ada seseorang bagi mata kat dia? Tapi yalah, kita tak tahulah, ni cuma teori lah guys, entahlah, aku just share je dengan korang. Okay, so untuk yang kedua ni kita nak cerita pasal yang orang cuba kaitkan mata Mihawk ni dengan observation haki. Jadi menarik sikit guys, sebab benda ni dia senang sikit nak faham lah daripada Demon Eye tadi. Okay, apa special tentang Kenbu Haki ni adalah ia melibatkan six sense. Okay, so semua orang tahu kita manusia ni ada 5 deria kan. Kita ada deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Tapi ada manusia yang rare, dia boleh unlock ability dia yang ke-6. Okay, based on research ni dia macam-macam lah. Dia antara dia ada extra kelebihan ataupun at least daripada 5 deria dia tadi tu, satu boleh jadi lebih hebat daripada orang biasa lah kan. Contohnya macam kalau kita tengok penglihatan kita macam ni kan, tapi ada orang penglihatan dia boleh lagi hebat daripada ni. Ada orang macam normalnya dari baru orang macam ni je, tapi ada orang dia boleh bau jauh macam-macam lah. Dia depends dengan research lah. Ada banyak gila research pasal ni, tapi aku tak nak go through deep sangat sebab kita just nak make it simple dalam konteks One Piece lah. Cumanya of course lah, bila kita nak cerita pasal mata, of course kita akan cakap pasal deria penglihatan kan. So ramai orang mengaitkan yang mata Mihawk ni adalah macam mata observation haki yang dah power gila lah, macam mungkin dah sampai tahap max ni. Kita bukan nak cakap pasal advance Kenbu Haki lagi dah, ni mungkin the top Kenbu Haki yang ada dalam kategori dia lah kan. Contohnya sebabnya kita dah biasa dengar tentang future sight kan, masa Rayleigh explain macam mana kita nampak Katakuri guna, and then sekarang kita dah nampak jelas macam mana Luffy guna. So mungkin mata jenis Mihawk ni dia punya future sight, mungkin mata Mihawk ni dia punya future sight ni adalah lebih jauh daripada tu, lebih advance. Mungkin dia boleh nampak future ke apa benda, aku pun tak tahulah, tapi yang pasti lebih daripada apa yang kita dah nampak sekarang. Mungkin boleh jadi macam mata jenis Mihawk ni, dia boleh dapat 360 view kan, dia boleh nampak sekeliling dia boleh zoom jauh gila macam Byakugan ke apa benda kan. Mungkin dia boleh nampak apa benda orang lain tak boleh nampak, macam Sharingan kan. Ada orang hilang macam kuasa hilang macam Sanji ke apa, mata Mihawk ni boleh nampak tu Sanji kat situ ke apa kan. Kita tak tahu. Bunyi macam mengarut, tapi dia ada possible untuk jadi macam tu. Sebab mungkin ni lah antara reason kenapa Mihawk boleh jadi seorang pemain pedang yang hebat kan. Sebab yelah, bila mata dia boleh nampak semua benda, so senang lah dia kan, mudah kerja dia. Macam tu jugalah Hakuba kan, macam mana dengan mudahnya dia kalahkan semua musuh-musuh dia, lawan-lawan dia dalam gelanggang tu. Tapi itu dari sudut seorang pahlawan pedang. Tapi
macam mana kalau kita nak apply kat Indonesia? Ni pun menarik. Indonesia dia macam full, dia boleh pandang jauh, all the way nampak kapal jet tu sendiri, and then dalam masa yang sama dia pancarkan image tu, dia bagi nampak visual tu dekat dalam kepala otak Momo. And Momo nampak benda tu. Dia macam bagi vision kat Momo yang jauh gila kapal tu, and dia nampak, oh tu dia, Jack yang buat kan. So macam mata tu macam okay, dia dah boleh zoom jauh gila, and then dia boleh bagi image benda tu kat Momo, which is macam mana ni? And aku baru terfikir something kan. Aku baru teringat something. Aku tak sure benda ni ada dalam manga ke tak, sebab benda ni tak termasuk dalam research aku. Aku just baru teringat yang dulu pun Oda pernah buat benda yang sama masa dekat Marineford Arc masa yang Luffy bertemu dengan Mihawk kan, yang masa Luffy nak serang dia dengan Gatling gun ke apa, and then tiba-tiba kamera tu zoom dekat muka Mihawk, dekat mata dia, and then dia macam Mihawk, dia macam project bagi another, macam bagi image yang sama macam mana Zunisha bagi kat Momo kan. Dia bagi Luffy nampak yang okay, kalau Luffy serang dia macam tu, tangan dia akan kena potong dengan Mihawk, which is masa tu orang berdebat gila lah, ni macam mana ni, adakah ni haki, adalah observation haki Luffy yang dia rasa kalau dia buat benda tu tangan dia akan kena potong, ataupun adakah ini kuasa haki, observation haki yang Mihawk bagi dekat Luffy. So orang pening. Now bila kita teringat balik pasal apa yang Zunisha buat kat Momo, now benda ni make sense lah. So ada possible ya. Okay, so maksudnya kalau Zunisha boleh buat benda macam tu dekat Momo, kenapa Mihawk tak boleh? Sebab mata yang sama kan. Tapi dalam kes Mihawk ni aku rasa lagi menarik, sebab Zunisha visual yang dia bagi dekat Momo tu adalah waktu yang sama, apa yang tengah berlaku kan. Dia just macam jadi kamera CCTV lah, macam itu dia Jack, ni apa yang Jack tengah buat. Tapi dalam kes Mihawk, dia actually dia bukan tunjuk apa yang tengah berlaku, tapi dia tunjuk apa yang akan berlaku melalui vision dia tu kan. Macam okay, dia macam nak cakap, dia bukan tunjuk apa yang berlaku dekat area perang tu kan. Maksud aku dia tunjuk yang okay, Luffy kalau kau serang aku, ni apa yang jadi. Macam wow, advanced future sights projectile kat Luffy. Excited dah aku. Ini apa benda ni? Genjutsu ke apa? Okay, sebab benda ni mungkin nampak normal lah bila ada dekat mata Mihawk dengan mata Cabbage kan, sebab diorang seorang manusia kan. Tapi macam mana benda ni boleh ada dekat seekor haiwan gegasi iaitu Zunisha? Tak lupa pasal Im sama juga kan. Kita pun tak tahu karakter ni siapa, tapi yang pasti dia seorang leader dalam world government kan. Adakah dia berjaya genjutsu Goroshi ni untuk ikut cakap dia, ataupun adakah mata dia tu boleh nampak future dan sebagainya membuatkan Goroshi ikut cakap dia? Kita tak tahu apalah yang dia buat dengan mata dia tu, tapi yang pasti mesti ada reason kenapa Oda tunjuk mata dia masa yang dia berjumpa dengan Goroshi kan. Mesti ada reason. Mungkin ataupun mungkin diorang semua ni mengharapkan daripada mata dia tu untuk diorang boleh predict apa yang berlaku kat future kan. Banyak lah benda. And then of course lah, kalau kita setakat nak fikir apa function, apa possible je mata ni boleh buat kan, secara teori ni memang mudah lah kita boleh cakap mata ni boleh buat tu, mata ni boleh buat ni. Tapi still kita susah nak kaitkan yang apa sebenarnya rahsia mata ni, family punya mata ke ataupun turun-temurun ke, benda kita tak tahulah. Cuma personally aku rasa tak tahu kenapa aku rasa kuat yang mata ni memang berkait gila dengan Kenbu Haki lah. Tapi itu just my feelings lah. So korang pula macam mana? Apa pendapat korang? So jangan lupa komen kat bawah guys, share apa pendapat korang. Adakah teori ni mengarut? Adakah teori ni korang rasa boleh jadi real, ataupun korang ada pendapat yang lain? Just komen je kat bawah, okay? By the way, sebelum aku lupa, aku nak ucap terima kasih kepada Aku Local sebab diorang sponsor aku baju ni guys. Zoro man, my favourite character. Aku akan letak link IG diorang dekat description. Korang boleh check. Diorang ada buat sublimation, buat heat press, memang design yang smart-smart. So untuk One Piece selain Zoro, diorang ada design lain jugalah, macam Luffy, Chopper, and even aku ada dapat 2 baju guys. Satu lagi editor, baju satu lagi. Yes, ni dia satu lagi baju guys. Ajar tu editor. Yes, General Frankie. Tahu-tahu je aku minat 2 karakter ni. Karakter and robot. Siapa tak suka robot tu? So make sure korang check it out, okay? Support Aku Local. Hope you guys enjoy. Maaf sekiranya ada kekurangan, and macam biasa kepada yang belum subscribe, kalau korang berminat silalah subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, jangan lupa tekan bell notification, sebab video aku ni tak tentu bila-bila je boleh upload kan. Thank you for watching guys. I hope you enjoy, and I'll see you guys next time, okay? Assalamualaikum.